اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Okey. Terima kasih. Okey, semua sihat ke hari ni? Sahur tak pagi tadi? Siapa tak sahur? Okey, alhamdulillah semua sahur. Bertenaga lagi tak? Okey. Sekarang Ustazah akan tunjukkan gambar dan Ustazah nak kamu tengok dan teka apa yang kamu boleh agak daripada gambar ni. Nampak tak? Nampak sekitar. Okey, lagi. Orang yang sakit. Nampak? Nampak? Okey, apa lagi? Hospital, ada orang sakit. Okey, jadi apa lagi yang kamu boleh kaitkan dengan gambar ni? Ha? Klinik? Okey, betul lagi. Pakar perubatan. Okey. Orang sakit. Siapa boleh agak? Kalau orang sakit kita buat apa dengan orang sakit? Rawat orang sakit. Jumpa doktor. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar tentang apa? Adab terhadap orang sakit. Okey. Siapa pernah ziarah orang sakit? Okey, semua pernah. Okey, bagus. Okey. Adab terhadap orang sakit. Okey, boleh buka buku slide 199. Semua ada buku kan? Okey, keluarkan buku slide. Buka buku slide 199. Okey, adab terhadap orang sakit. Kita tengok dalil nakli. Siapa tahu dalil nakli ni apa? Tahu tak? Dalil nakli ni adalah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Kalau kat sini hadis ke Al-Quran? Hadis. Okey, daripada Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Mudul maridah wa aqimul jami'ah wa fakku al-'ani." Kat depan ni. Mudul al-marid wa aqimu al-ja'i wa fakku al-'ani. Ziarahilah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Okey, apa dia hadis ni suruh kita buat apa? Rawat orang sakit. Okey, kalau orang sakit lagi Berikan makanan. beri makanan kepada orang yang lapar dan bebaskan tawanan. Okey. So pernah ziarah orang sakit? Siapa pernah jadi orang sakit dan dia diziarahi oleh kawan-kawan? Pernah? Awak sakit apa dia? Denggi. Orang ziarah awak ke? Tak. Okey. Awak ada sakit apa? Denggi juga. Ada orang ziarah ke? Ada orang ziarah? Kawan-kawan? Okey. Okey. Kawan-kawan dalam ni ada ziarah ke? Tak ada. Baru pun. Okey. Sakit apa yang tak boleh ziarah? Covid. Sakit Covid tak boleh ziarah. Okey. Okey, cuba tengok sebelah. Adab terhadap orang sakit. Okey. Adab terhadap orang sakit apa dia? Kita kena doakan dia. Lagi? Bawa buah tangan. Lagi? Bagikan kata-kata semangat. Lagi apa lagi yang kamu tahu? Cepat. Aida apa dia? Adab terhadap orang sakit. Kalau dia sakit, dia tak boleh nak bangun, tolong bantu dia ambil duduk, bagi makan. Okey. Sekarang ni, saya nak kamu duduk dalam 3 kumpulan. Macam biasa. Kumpulan ni akan jadi kumpulan 1. 1, 2 ni kumpulan 1.
Yang ini adalah kumpulan 3 tapi tak seimbang. Okey, Lokman ni. Lokman duduk sini belakang ni. Okey, setiap kumpulan kena keluarkan apa dia adab terhadap orang sakit. Kumpulan 1 akan sediakan adab terhadap orang sakit dari segi ibadah. Kumpulan 2 dari segi emosi. Kumpulan 3 dari segi fizikal. Boleh? Okey. Saudara nak tulis dalam ni, setiap kumpulan kena keluarkan 2 isi. Tulis kat dalam kertas ni dan tampal dekat depan. Faham? Okey. Okey, bincang dengan kumpulan, jangan buat sorang-sorang. Bincang, pusing. Ada marker tak? Ada marker tak? Dania? Selalu ada marker? Okey, 2 minit. Gerak. Buat kerja cepat. Bincang, saya suruh bincang. Buat sama-sama dengan kawan. Berbincang. Jangan duduk je tengok. Nak dengar apa perbincangan? Weh, nak makan mana ni? Nak lepak mana? Mazan nak lepak mana? Nak makan mana? Memastikan kepada tuan sesuatu contoh sering tukar pakaian. Bincang, tak bincang pun. Bincang jarak. Di belakang tu. Okey. Habis. Nak makan apa? Ya, Sakit. okey, 1 minit lagi. Dah siap ke? Sorry. Makanan ni kedua yang kedua makin sedikit makan dekat sana tempat mudah kali pengambilan asas macam barang
Siapa kumpulan mana lagi tak siap? Semua tak siap lagi? Kumpulan mana tak siap lagi? Semua dah siap ke? Dah? Lagi satu. Dah siap? Dah? Dah siap? Okey, kalau dah siap, pandang depan. Betulkan kerusi, duduk tempat masing-masing, pandang depan. Okey, kumpulan mana nak bentang dulu? Okey, sekejap. Okey. Nanti tampal kertas yang kamu tulis tu dekat depan. Okey, tampal dulu. Setiap kumpulan tampal dulu. Dua orang je wakil. Okey, bagus. Semua dah tampal kat depan. Tepuk sikit. Okey, kumpulan mana nak bentang dulu? Kumpulan tiga. Boleh kumpulan tiga? Boleh. Okey, mesti tekan kumpulan tiga. Okey, fokus kawan-kawan bentang. Fizikal, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Contoh dia sering menggunakan pakaian pesakit. Okey, contoh lah macam korang semua sakit kan. Mesti takkan korang nak pakai baju yang sama je kan. Mesti korang nak tukar pakaian hari. Mesti korang nak ada orang mandikan selalu kan. Betul. Nombor 2, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Contoh dia menyediakan kerusi roda, ubat-ubatan dan bahan keperluan pesakit. Contoh lah kan, kalau korang dah sakit, takkan korang duduk terlantar atas katil je. Mesti korang nak jalan-jalan juga kan. Macam tu lah. Apa? Apa yang kena sediakan? Lover ke, kawan-kawan ke, kawan-kawan rakan-rakan dekat lah macam tu. Keluarga. Okey. Okey, Masyita terangkan dari sudut apa? Fizikal, emosi? Fizikal. Okey, dari sudut fizikal. Pastikan tempat dan tubuh badan pesakit tu sentiasa bersih. Siapa yang kena pastikan? Pesakit tu sendiri ke? Orang yang terdekat. Okey, orang yang ziarah ni pun kena tolong. Kalau dia datang, dia tengok pesakit tu dalam keadaan yang tak selesa. Dia kena tolong pesakit tu untuk bersihkan pesakit tu. Bersihkan tempat dia, bersihkan badan dia. Okey, bersihkan kalau mulut dia kotor ke, tolong bersihkan. Kalau orang tu adalah saudara kita, maksudnya mahram, kita boleh tolong tukarkan baju dia. Faham? Okey, menyediakan keperluan dan kemudahan asas untuk pesakit. Okey, kemudahan asas dari segi makanan, kalau ubat-ubatan, kalau kita datang ziarah, kita bawa tangan. Okey, terima kasih. Tepuk sikit untuk Masyita. Okey, seterusnya bulan 2. Okey, bulan dulu. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang emosi. Okey, dari segi emosi. Dari segi emosi, memberikan semangat dan motivasi agar mereka sabar dan redha.
Contohnya, dia kena penyakit kanser. Kita bagi dia kata-kata semangat lah supaya dia semangat, dia ni sabar, dia redha dengan ni. Ni penyakit dia tu. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu. Duduk belas. Bersedia ke? Sambung teruskan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi bising dan tempoh ziarah yang lama. Contohnya, kita pergi ni menziarah dia, janganlah kita buat bising. Kita kena bagi dia relax dan bagi dia stres. Lepas tu janganlah kita ziarah dia lama-lama sangat. Nanti dia tak selesa. Cakap kawan. Nanti dia tak selesa. Itu je lah. Emosi ni kita nampak tak? Kita nampak tak orang tu tengah sebenarnya tak suka ke, dia tengah sedih, kita nampak tak? Tak nampak. Jadi kita sebagai orang yang ziarah ni, kita kena peka, kena tahu. Okay, bila kita datang ziarah tu, kita tak boleh ziarah lama-lama daripada pagi sampailah ke maghrib isyak baru nak balik. Boleh tak? Tak boleh. Lagi kena bagi semangat. Cakap dengan dia, insya-Allah awak akan sembuh dan akan baik macam biasa nanti. Janganlah cakap awak ni tak lama dah ni. Tak boleh cakap macam tu. Walaupun orang tu memang dah tak ada harapan, kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena juga cakap yang positif dekat kawan tu. Boleh? Faham? Okey, terima kasih Nabil. Okey. Okey, kumpulan 1 silakan. Okey, tunggu sikit. Okay, dari segi ibadah, mendoakan kesihatan mereka supaya penyakit yang dihidap, pesakit boleh cepat sembuh. Yang kedua, membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Contohnya, memimpin pesakit untuk mengambil wuduk. Dan lagi satu, kalau dia nak baca Al-Quran, sebelum tu kita nak tolong wuduk kan, kita tolonglah. Lepas tu kita bagi dia beri dia Al-Quran. Okey. Dari segi ibadah, kita tolong doakan pesakit. Dan bantu dia orang untuk bantu mereka untuk ambil wuduk. Kalau orang sakit nak ambil wuduk dia macam mana? Senang tak? Tayamum kalau dia tak boleh kena betul tayamum. Kalau dia betul dah tak boleh kena air. Tapi kalau dia mampu dia boleh kena air. Boleh pergi ke toilet. Okey, mampu dia. Kalau dia tak mampu pergi toilet macam mana? Ambil air bawa pergi kat dia. Kalau lap dekat dia. Okey. Okay, pakai spray pun boleh juga? Boleh lah ni. Okey. Itu semua dari segi ibadah. Okey, ibadah orang sakit ni selalu orang pandang remeh. Betul tak? Selalunya kalau sakit, tak payah solat. Betul tak? Okey, jadi kita kena ambil tahu. Bila kita tahu ni, kita kena tolong dia. Dah solat belum? Nak saya ambilkan wuduk? Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih Anisha. Terus sikit untuk Anisha. Okey. Okey, ada tak siapa-siapa tahu lagi adab terhadap orang sakit selain daripada yang ada dekat depan ni? Okey, betul, buat buah tangan. Selalunya orang buat buah tangan apa? Pizza. KFC, betul? Okey, salah orang bawa Apple. Apple. Lagi bawa duit. Okey, Aiman bawa duit. Okey, kalau pergi ziarah orang sakit kena ceria ke kena sedih? Ceria. Supaya orang tu pun rasa gembira, ceria. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi masuk dekat hikmah beradab kepada orang sakit. Hikmah beradab kepada orang sakit. Okey. Dengan menggunakan kumpulan yang sama, kumpulan 1, 2, 3, bina tulis pasal hikmah terhadap orang sakit. Okey, tulis tentang hikmah terhadap orang sakit kat dalam kertas majung.
beserta penyerangan dan contoh. Boleh? Okey, silakan. Okey, boleh duduk dalam kumpulan. Mana ada pisang? Bila kita macam sakit orang ramai ziarah, jadi kita punya ni lagi, kita punya ikatan apa sama manusia tu lagi dapat. Yes. Dia akan bersakit dengan kerana diberikan nikmat. Oh, yelah. Tapi ini lepas mengambil aktifan lepas tu. Okey, nak berada apa kita mewujudkan keinsafan dalam diri. Mewujudkan keinsafan dalam diri dan macam kita rasa diri. Biasa ke mendapat bergantung rumah melahirkan, dapat melahirkan. Macam nak buat ayat melahirkan keinsafan kali diberikan nikmat kesehatan dalam melihat jadi tak sakit. So kita boleh cakap boleh Boleh ke macam dia cakap yang muhasabah diri. Lepas tu yang kedua ni mana yang orang contoh ni benda-benda ujian awal ni ambil kat sini ni mereka rasa agak okey bagi tahu sakit lah okey bagus boleh dekat foto ni which is kalau macam kita ziarah orang tua kan kita dapat mengira saya pilih hai. okey, kumpulan ni dah ada contoh. Okey, kumpulan ni dah siap boleh duduk. Dah siap boleh duduk.
Lagi satu contoh. Apa dia? Lahirkan keinsafan dan kerana diberikan keinsafan kepada siapa? Kepada diri kita, kepada melawai. Ziarah ni, okey, apa dia? Insafan tu telah wujud dalam hati kita. Sekarang kita akan bentangkan tentang hikmah beradab kepada orang sakit. Okey, Zana nak minta kumpulan 2 bentang dulu boleh? Boleh. Okey, terima kasih kumpulan 2, silakan. Nampak tak? Beza nampak tak? Nampak Dah saya nampak Dah selesai. Okay. So Assalamualaikum dan Assalamualaikum dan hai. So hari ni kita orang daripada kumpulan 2 kebentangkan tentang hikmah beradab kepada orang sakit. Okay, yang pertama adalah menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah SWT. Okay, yalah, macam kita belajar tadi dari segi emosi kan semua tu, kita kena cakap benda positif lah dekat pesakit supaya dia tak down apa semua. Okay, and then bila orang sakit kan, kita dapat menghapuskan dosa-dosa kecil dalam diri kita. Okay, yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah SWT. Yalah, bila kita menziarah, kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan pesakit. Okay, akhir sekali adalah melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Kita yang sihat ni sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan pun itu satu rezeki dalam diri kita. Okay, so bila tengok orang sakit, kita fahamlah penderitaan dia orang. Okay, itu je. Terima kasih. Okey, lahirkan keinsafan. Okey, bila kita selalunya bila orang dah sakit ni, contoh kan bila dah patah tangan ke, patah kaki ke, barulah dia rasa betapa berharganya tangan dan kaki dia tu. Bila dah tak ada, faham tak? Bila dah contohnya patah tangan, barulah kita rasa susahnya bila tangan kita tak boleh nak berfungsi. Tapi bila dia elok je, boleh gerak macam biasa, kita tak rasa. Kita rasa ada apa, kita kurang nak bersyukur. Tapi bila tangan dah patah, barulah kita rasa susahnya kalau tangan kami tak boleh bergerak. Betul tak? Okey, jadi sekarang ni kita kena bersyukur. Okey, terima kasih kumpulan 2, tepuk sikit. Okey, kumpulan 1. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kami nak bentangkan hikmah beradab kepada orang sakit. Yang pertama, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah. Contohnya jangan Dengar tak kamu bentang? Contohnya jangan Kalau kurang jelas, pandang fokus, pandang depan. Cakap ada, kuat sikit suara. Contohnya jangan memberikan kata-kata negatif kepada pesakit. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah SWT. Contohnya kita perlu saling bertegur siapa. Contohnya tanya khabar pesakit. Yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Contoh, mengambil ikhtibar suatu perkara yang berlaku pada pesakit tersebut. Okey, dah. Okey, terima kasih kumpulan 1. Okey, kita pergi dengan kumpulan 3. Kumpulan 3.
Assalamualaikum. Kita tentang hikmah beradat kepada orang sakit. Pertama, menggembirakan pesakit agar hatinya tenang dalam menempuh ujian Allah SWT. Contohnya, mengenang kenangan gembira di saat bersama pesakit dahulu untuk menggembirakan pesakit. Macam mana tu? Mengenang kenangan tu. Cuba jelaskan lagi mengenang kenangan. Contohnya macam kita cerita balik perkara-perkara dulu yang dia melakukan, yang ceria-ceria. Bagi tak contoh spesifik? Boleh tak? Contohnya kawan baik awak sakit. Okey, siapa kawan baik awak? Kat dalam kelas ni ada tak? Tak ada? Okey. Contohnya kawan baik awak ni sakit. Lepas tu apa yang awak nak cerita kat dia? Cerita tentang Apa dia? Ada tak? Share sikit. Apa? Takkan tak ada kenangan manis yang baik dengan kawan awak ni? Share dengan kawan Innocent. Share lain lah. Cepat. Pasal langkah kaki dia. Itu kenangan manis awak? Langkah pahit tu dia. Okey, tak apa, teruskan. Okey, yang kedua, mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati Allah SWT. Contohnya, sentiasa menziarahi dan mendoakan pesakit. Dan sentiasa menziarahi pesakit tu dapat mengeratkan ukhuwah. Silaturahim. Kenapa sentiasa ziarah? Sebab apa nak? Cuba cerita. Macam mana ziarah orang tu dia boleh eratkan ukhuwah? Sebab bila kita ziarah orang tu, kalau orang tu tak sakit, kita jarang nak pergi rumah orang tu, tak? Bila orang tu sakit, barulah kita nak datang rumah dia, betul? Okey, secara tak langsung kita dapat eratkan silaturahim. Okey, boleh Ain? Okey. Dan yang terakhir, melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Contohnya, melahirkan rasa bersyukur dalam diri kerana diberi keinsafan dalam diri. Kerana diberi keinsafan dalam diri. Cuba apa yang awak faham daripada awak tulis tu? Kita tengok pesakit tu terlantar, macam dia tak dapat bergerak macam tu. Kita rasa macam, contohlah kita macam dulu pernah buat dosa, kita mensisirkan solat semua, kita tengok dia tak boleh solat, tak boleh ni. Jadi dia terasa macam kita terdetik dalam hati untuk kita bertaubat. Okay, kita rasa insaf sebab tengok orang tu tengah sakit. Okay, jadi kita pun akan, apa yang awak akan buat kalau awak tengok orang sakit, lepas tu kalau awak insaf, lepas tu kita pun bertaubat. Okay. Alhamdulillah, okay. Okay, terima kasih kumpulan 3. Okay. Okay, jadi faham tak, itulah dia hikmah beradab kepada orang sakit. Ada 3 hikmah. Yang pertama, menggembirakan pesakit. Okay, sebagai orang sakit, Atika, sebagai orang sakit, seronok tak kalau ada orang datang ziarah? Seronok. Okay, sebab apa? Sebab sakit ni seronok ke? Sebab apa? Dia kena sakit dan bila ada orang datang dekat dia, orang ziarah dia rasa seronok. Sebab bila orang datang tu orang bagi semangat, bagi kata-kata positif. Jadi dia akan rasa gembira. Okey. Yang kedua, dapat mengeratkan ukhuwah sesama anggota masyarakat agar hidup diberkati. Okey, bila kita ziarah orang sakit, ziarah saudara, ziarah jiran-jiran, dia akan mengeratkan lagi ukhuwah. Sebab bila kita ziarah ni lah, barulah kita tahu macam mana perkembangan hidup orang tu. Faham tak? Maksudnya, apa yang berlaku dekat keluarga dia, adik-beradik dia, sekeliling dia. Okey. Yang ketiga, dapat melahirkan keinsafan kerana diberikan nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit.
Okey, bila kita tengok orang tu sakit, tak boleh bangun, tak boleh jalan, kita ni sebagai manusia yang sihat, yang mampu berjalan, yang normal, yang sihat lah, kita rasa insaf, rasa bersyukur sebab kita masih dapat lagi nak nikmat kesihatan, dapat berjalan dengan baik, dapat menggunakan setiap nikmat yang Allah bagi kat kita ni dengan baik, dengan sempurna. Nikmat yang Allah bagi kita ni masih sempurna, jadi kita dapat gunakan dia. Okey, faham tak? Okey, apa dia hikmah yang pertama? Menggembirakan sakit. Okey, yang kedua mengeratkan ukhuwah. Yang ketiga memberikan rasa keinsafan. Okey, faham? Okey, jadi itulah yang kita belajar hari ni. Faham? Okey, sekarang ni InsyaAllah itu saja yang kita akan belajar hari ini, iaitu tentang adab terhadap orang sakit, dalil naqli, hadis daripada siapa? Daripada Rasulullah. Yang kedua, adab terhadap orang sakit. Yang ketiga, hikmah terhadap orang sakit. Okey, sekarang Ustazah nak minta 3 atau 4 orang untuk ceritakan balik apa yang kita belajar hari ni. Boleh? Okey, jadi Ustazah akan pilih nama. Kat dalam ni insya-Allah semua nama ada kat sini. Okey, jadi Ustazah akan ketik nama-nama yang bertuah untuk cerita balik apa yang kita belajar hari ni. Okey, sedia? Siapa yang volunteer? Ada tak yang volunteer? Ada? Cerita balik apa yang kita dapat hari ni. Boleh? Ilyas. Okey. Yang pertama. Okey, kita tengok Aida. Okey, Aida. Okey, cuba Aida baca balik dalil naqli tadi. Baca maksud. Ziarahlah orang yang sakit, berikan makanan kepada orang yang lapar dan bebaskan tawanan. Okey. Maksudnya dari hadis tu kita kena buat apa, Aida? Kita kena ziarah orang yang sakit. Lagi? Lepas tu berikan makanan kepada orang sakit dan bebaskan pesakit dari Orang tawanan. sakit, orang yang lapar. Orang yang lapar. Okey, lagi? Dan bebaskan? Dan bebaskan tawanan. Okey, betul. Okey, terima kasih Aida. Okey. Tepuk sikit Aida. Okey. Seterusnya. Adab terhadap orang sakit. Ilyas. Okey, Ilyas. Cuba bagi satu adab terhadap orang sakit. Tak kisahlah dari segi ibadah, emosi atau fizikal. Kalau dari segi ibadah boleh? Dari segi ibadah apa dia? Adab terhadap orang sakit dari segi ibadah. Membantu mereka yang ingin melakukan ibadah. Bantu dari segi ambil Mandi. Orang nak ibadah kena ambil apa? Wudu. Ambil wudu. Okey, terima kasih Ilyas. Okey, Ilyas dari segi ibadah. Okey. Azab pula. Dania. Okey, Dania dari tolong bagi adab terhadap orang sakit dari segi emosi. Okay, dari segi emosi dia ada 2. So yang pertama kita kena bagi semangat supaya orang tu dia tak down semua. Okay, yang kedua adalah kita tak buat sesuatu yang boleh menyebabkan orang tu kurang selesa. Okay. Contohnya macam ziarah lama-lama. Okey, jadi kalau nak ziarah orang tu seeloknya Berbadalah masa tu.
Saya ni nak ziarah orang pagi ke petang ke malam? Pagi. Petang, malam. Pagi. Petang. Okeylah, sama ada pagi tu janganlah pagi sangat. Dalam pukul 11 tu 10 okeylah. Sama ataupun waktu petang. Lepas Zuhur ataupun lepas Asar. Malam sesuai tak? Sebab malam orang nak tidur nak rehat. Okey, terima kasih Dania. Okey. Masyita. Bila kita nama dia? Okey, Masyita. Dari segi fizikal, pastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Pastikan saya. Apa? Dari segi fizikal? Memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sentiasa bersih. Contohnya, kita sentiasa lakukan pakaian dia. Okey, dari segi fizikal kita kena sentiasa pastikan Penyakit penyakit Pakaian bersih. okey, pesakit tempat dan pakaian dia sentiasa bersih. Okey, terima kasih Masyita. Okey, yang terakhir, apakah hikmah terhadap orang sakit dini? Okey. Boleh pilih mana-mana ke? Kalau boleh bagi 3. Bagi yang ringkas je, yang awak ingat ringkas je. Contohnya macam tadi mengeratkan kuah. Nak kena baca balik. Tak nak baca, saya tak nak baca. Saya nak cerita apa yang awak ingat tadi. Contoh je. Tak payah contoh. Dia macam yang ringkas je. Contohnya mengeratkan kuah. Lagi apa lagi yang awak ingat tadi? Yang nombor 1 tadi tu mengenang balik kenangan. Okey, mengenang kenangan. Manis. Menggembirakan. Menggembirakan pesakit. Bukan mengenang. Tak, itu kan Menggembira. contoh dia. Bukan contoh. Saya nak hikmah tu bagi yang singkat je. Contoh macam Rami je lah. Saya nak baca. Saya nak awak ingat. Dia macam menggembirakan pesakit. Okey, pertama mengembirakan pesakit. Okey, yang kedua Yang kedua mengeratkan kuah okey, mengeratkan kuah dengan pesakit. okey, antara masyarakat. Okey, yang ketiga Yang ketiga dia macam bila kita lihat pesakit tu kita mendapat keinsafan. okey, betul, mendapat keinsafan. Okey, betul. Terima kasih Dini. Okey, insya-Allah itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Okey, semua faham? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, insya-Allah itu saja. Okey. Terima kasih kelas.